kita bertaubat. Oh, pelik Ustaz Usuk mengajar. Tak taubat ampun dah. Sekejap lagi saya akan tulis. Dulu kan soalan. Dulu saya buat soalan cepu kan, cepu mas. Kita ni solat dulu kan serga dulu. Saudara, kalau orang tak mengaji hikam, dia akan cakap solat dulu. Solat dulu. Tapi kalau kita mengaji hikam, mengaji tauhid, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Surakallahul azim. Tidak ada nasib kamu bertuah, celaka, syurga, neraka, miskin, kaya. Semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitab. Di lemah mahfuz. Sudah siap. Siapnya bila? Min qabli an nabra'aha. Sebelum jadi bumi lagi. Jadi bermakna segala-gala yang sudah sedia ada. Sebab tu saya kata dulu, surga dulu kan semaya dulu. Surga dulu. Allah Ta'ala dah tulis ada mama mu masuk surga, mama mu beriman, mama mu bertakwa, mama mu hamba aku, pun tuju ke bumi. Baru bagi ngaji sin. Saudara, kalau tulis di langit sana mama mu deraka, mama mu jahat, mama mu bengong, tu jadi mak di sekolah tu. Oh, tu dia nak Ustaz. Anak dia kalau Tuhan nak. Kehendak kita kalau Tuhan lepas begitu saja. Tapi kalau sudah sekat dengan kudrat dia, boleh tak? Okey, contoh. Saudara nak tua tak? Semua takkan mahu tua. Tunggu 10 tahun lagi tak tak? Gini lah. Kalau saudara ada kuasa, jangan tua lah, muda je. Itu tanda kehendak kita disekat oleh kehendak Allah. Saudara nak miskin tak? Mesti lagi cakap tanda. Mana tanda kenapa miskin? Sebab kehendak kita disekat oleh kehendak Allah. Begitu juga dengan kita nak. Kita memang nak masuk syurga, tapi orang lain disekat oleh kehendak Allah, memang tidak masuk syurga. Itu tak sembahyang tu, itu tak mengaji tu, itu tak bertaubat tu. Sudah, cuba tak takut sikit pada Allah. Cuba tak belajar kitab ni. Kalau bila kita susah nak sembahyang, susah nak mengaji, susah nak taubat, itu tanda kecelakaan menunggu di depan. Maka kita takut pada Allah. Sedar. Nama khawatir samawiyah. Sebab tu saya nak tulis 1-2 ayat supaya saudara dapatkan keyakinan bagaimana benda ni boleh berlaku. Apabila Allah nak buat kita perubahan, dia akan buat begini. Ni hak salah banyak ke Profesor Salah sini lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ni dia, sini lah tempat Profesor kalau melakukan kesalahan yang amat besar. Cuba perhati tengok. Innallaha la yughayyiru. Dia mari dengan PL mudhari' bina majhul. Allah tidak akan. Allah bukan kita. Sesungguhnya Allah tidak diubahnya. Bukan kita. Allah tidak akan mengubah ma biqaumin, terhadap sesuatu kaum, tindakannya, amalannya, fikirannya, kehendaknya, hatta yughayyiru. Ni pun Allah juga. Sehingga diubahnya kaum ini jamak kan? Kaum kan? Maka dia panggil gajah jamak. Sebab domain kepada ramai tadi. Hatta yughayyiru ma bi'anfusihim, sehingga diubahnya dalam diri. Bila Tuhan dah ubah kita, dia ubah dalam ni. Dia ubah dalam diri kita. Dalam diri kita ada apa? Ada kalbu. Dia ubah ni. Sebab tu bila kita berubah ni, bila hati sudah sukalah dia. Hati sudah jahatlah dia. Nabi pun ada cakap, inna kulli jasadi mudghatun iza salaha jasadul kullu wa iza fasadat jasadul kullu ala wa hiya qalbu. Sesungguhnya pada diri manusia ada seketul daging. Kalau baik dia baiklah seluruh badannya, kalau jahat dia jahat seluruh badan. Ala wa hiya qalbu. Maka yang dikatakan dalam itu Allah ubah ni, apabila dia nak kita celaka, dia khawatir di dalam diri kita melakukan amalan jahat, maka menujulah kepada
kecelakaan. Dan apabila Allah nak kita jadi baik, dia mari khatir samawiyah. Kita melakukan kebaikan untuk menuju kepada syurga. Dia bukan benda ni lah. Dia tidak kata tunggu-tunggu masuk neraka. Tidak. Dia petik hati kita, cucuk hati kita, cuik kehendak kita melakukan kejahatan. Maka kejahatan itulah membawa kita kepada kecelakaan. Begitu juga bila Allah nak jadikan kita baik, dia petik hati kita melakukan perbuatan baik. Dan dengan baik itulah kita membawa kepada syurga. Bermakna amalan baik kita ini pun daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah bila kita tahu semua daripada Allah, maka kita pun rasa selesa dan yakin Allah berada bersama kita. Kalau dia tidak usik hati kita buat baik, kita tak boleh buat baik. Sebab apa? Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bila hendak kita jadi baik, dia akan cuik hati. Lagi mengaji malam ni. Mari mengaji, betul tak? Nak tengok bola malam ni. Pakai jari, betul tak? Dia ikut lintasan hati. Bila Allah nak baikkan kita, dia lintaskan hati kita buat benda baik. Dan lepas tu dia buat benda baik tu pula, membuat baik aku bagi syurga. Dia tipu je dia juga. Suruh buat baik tu dia tu. Lepas tu yang menggerakkan kita buat baik pun dia juga. Bagi syurga pun dia juga. Buat kita pun dia juga. Pemana kita ni. Itulah sebabnya wujud artinya ada, lawannya tiada. Wujud arti ada, lawannya tiada ni siapa? Kita lah makhluk. Apa masalah tiada pula? Okey, sudah sebut gapo hak saudara. Gapo hak kita juga ya. Jadi kita, siapa jadi kita? Dulu setiap imani musuh bangga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita solat kita punya. Siapa kata kita punya? Kita solat pakai tangan siapa punya? Allah Ta'ala. Kita sujud, dahi siapa punya? Bumi siapa punya? Air siapa punya? Langit siapa punya? Yang kita ambil wuduk pakai air siapa punya? Tayamum, pakai tanam siapa punya? Allah belaka. Hidayah yang kita jadi Islam siapa bagi? Allah. Lepas tu mana hak kita? Aja suruh bagi tahu saya apa hak kita. Cuba sudah fikir bagi tahu apa hak kita. Yang kita nak tuntut Tuhan balas, mana apa hak kita? Solat Ustaz, solat hak Allah. May yahdillahu fala mudillalah. Siapa yang Allah beri hidayah, maka dia tidak sesat. Betul tak? Maka hidayah tadi daripada Allah. Lepas tu kalau hidayah pun Allah, khatir, cetusan hati baik pun daripada Allah, menggerakkan hati baik di sini pun Allah, rezeki pun Allah, air pun hak Allah, semua hak Allah. Mana hak kitanya? Maka sebab tu dia kata di sini, hak awal-awal tadi kata dia, kalau anda waman ahabba lam yusaru alaihi syai'a, kata dia, kalau mu tahu mu tidak boleh bekas apa-apa, maka jangan melanggar kehendak Allah sesuatu. Very simple message. Tak ada satu benda susah. Orang kata ngaji hikam ni gila, pengamal gila. Gila, hak rasa ngaji gila sungguh, gila tak sungguh ngaji. Gila bola sepak. Jadi tetap gila pun kau. Wow. Ni saya sebut dia pasal apa? Pukul 3 penuh tu. Pukul 3. Bayanglah. Panah dengan penuh tu. Kalau qiyamul lail macam tu. Tu dia. Dan ketahui pasal orang wujud dia. Maka apabila bermakna hak Ta'ala, maka wujud mereka itu nurnya. Wujud mereka itu nurnya. Mereka itu tu kita lah. Nurnya tu Allah lah. Wujud dalam diri mereka itu nurnya. Tuhan bagi hidayahnya, Tuhan bagi imannya, bagi petunjuknya, bagi taufiknya, Islamnya beri pada kita. Dan lepas itu dan zuhur berkaitu dengan nur itu. Maka dengan nur tadi penggerak menjadikan kita baik, menjadikan kita boleh solat, menjadikan kita hambanya yang soleh. Sebab dengan nur itu menunjukkan hampirnya daripada mereka itu, maknanya benar yang Allah nak beri itu sudah ada dalam diri kita. Bukan duduk di masjid, bukan tak, duduk dalam diri kita. Dalam diri kita, apa yang kita nak belajar saudara ialah nak mengapplykan benda yang sudah Allah beri tadi. Ibarat kata segala material sudah siap. Segala material sudah siap. Bawang sudah siap, minyak sudah siap, ikan sudah siap, dapur sudah siap, gas sudah siap. Cuma Allah minta kita masak saja. Allah minta kita masak saja, maknanya begitu. Hidayah sudah diberi.